Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Satu berita yang menggempakan apabila Cikgu Bat dipungut ke Bukit Aman. Ya, disiasat ya berkaitan dengan akta hasutan kerana menyentuh isu berkaitan dengan Agung, Kesihatan Agung dan sebagainya, dan juga fitnah terhadap Perdana Menteri yang kononnya tidak dijemput dalam mesyuarat Majlis Raja-Raja. Jadi inilah sahabat semua, kenapa individu seperti Cikgu BAD, Cikgu Bat ini ya dibiarkan berterusan untuk menghasut, menfitnah dan juga menyebarkan berita palsu. Ya, kita harapkan Cikgu Bat ini dikenakan SOSMA, ISA ataupun apa saja akta yang boleh menyumbatkan individu-individu sekaki penfitnah, penghasut, menyebar berita palsu seperti Cikgu Bat dan juga kawan baiknya Papa Gomo dan sebagainya. Jadi sahabat semua, apakah perkembangan berkaitan dengan siasatan ini? Saya ingin memberikan sedikit perkongsian berkaitan dengan anda. Dan perkara kedua, Sanusi, Menteri Besar Lato-Lato Kedah, bakal kehilangan jawatan Menteri Besarnya. Kenapa? Ini yang menarik untuk saya kongsikan. Jadi jangan pergi dulu. Ayo kita lihat bersama-sama kenyataan media ini, sahabat-sahabat semua. Yang pertamanya, Cikgu Bat dipanggil polis ke Bukit Aman. Itu dia berita yang amat-amat mengejutkan kita. Si kaki penfitnah, penghasut dan juga penyebar berita palsu ini. Jadi kalau sebelum ini Cikgu Bat meminta maaf ya kerana memohon maaf ya, bukan di sebelum perbicaraan tetapi ketika perbicaraan, sahabat semua, beliau memohon maaf kerana menfitnah satu projek di negeri Selangor. Akhirnya kerana takut disaman, kalah saman fitnah, merayu memohon maaf ya untuk menyelesaikan isu saman fitnah itu. Jadi sekali lagi polis memanggil Ketua Bersatu Port Dickson, Ketua Parti Bersatu ya, pemimpin Bersatu Port Dickson ini, Badrul Hisham Syahrin ataupun Cikgu BAD, Cikgu Bat, ke Bukit Aman berhubung hantaran di Facebook mengenai kesihatan yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Peguamnya Muhammad Rafiq berkata, Badrul ataupun Cikgu BAD ini disiasat mengikut Seksyen 4-1 Akta Hasutan, Seksyen 500 dan Seksyen 505B Kanun Keseksaan serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Rafiq berkata, dia akan menemani ahli politik tersebabit yang juga dikenali sebagai Cikgu BAD, Cikgu Bat, semasa pertemuan dengan pegawai penyiasat petang ini sebelum mereka akan mengadakan sidang media berhampiran pintu masuk utama Bukit Aman. Katanya, Cikgu BAD dipanggil terkait hantaran yang menyebut beberapa isu kesihatan Sultan Ibrahim yang didakwah membimbangkan. Dia juga mendakwah Perdana Menteri Anwar Ibrahim tidak dijemput ke atas satu mesyuarat Pramajlis Raja-Raja pada minggu lepas. Dan Seksyen 4-1 Akta Hasutan menetapkan kesalahan berkaitan tindakan dengan kecenderungan menghasut yang membawa hukuman denda maksimum RM5.000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun ataupun kedua-duanya sekali. Seksyen 500 dan 505 dalam kurungan B Kanun Keseksaan menetapkan kesalahan berkaitan fitnah dan kenyataan yang membawa kepada kerosakan awam, manakala Seksyen 233 CMA adalah atas penyalahgunaan kemudahan rangkaian ya. Jadi itu antara pertuduhan ya yang ataupun siasatan yang akan dilakukan ke atas individu kaki penfitnah nombor 1 negara ini. Nombor 2 lah ya. Yang nombor 1 itu Papa Gomo, dia ini nombor 2. Jadi kalau sebelum ini dia memohon maaf kerana menfitnah kerajaan Selangor dalam satu projek ya, tidak serik-serik dengan menfitnah ya, memohon maaf sekali lagi membuat hantaran yang begitu jijik dan jilik ya terhadap yang di Pertuan Agong dan juga fitnah terhadap Perdana Menteri kita. Begitu terdesaknya Cikgu BAD, Cikgu Bat ini ya untuk membuat fitnah, untuk memperbodohkan rakyat Malaysia. Tapi bukan keseluruhan rakyat lah. Sekarang ini rakyat Malaysia sudah semakin bijaksana, bukan bijak sini ya. Cuma yang senang diperbodohkan itu adalah para walaun dan walauntit, lebay-lebay yang memang bodoh dan sebagainya. Kerana ramai rakyat di luar sana mengatakan untuk menjadi walaun, untuk menjadi walauntit ini syaratnya harus bodoh. Jadi saya semakin percaya ya dengan
komen-komen daripada netizen itu. Jadi apa pula pandangan anda sahabat semua? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Perkara kedua, kenapa Sanusi bakal kehilangan jawatan? So ini yang menarik untuk kita lihat bersama apabila Datuk Seri Saifuddin Nasution membuat satu kenyataan, menyatakan Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional Kedah siap sedia jadi kerajaan menanti. Jadi sebenarnya sahabat semua ini tidak mustahil ya, ini tidak mustahil. Sebab kalau kita campur adukkan, campur-campurkan ya, jumlah undi ya antara Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional ya, mungkin kemungkinan besar itu ya Sanusi akan kehilangan jawatan. PAS akan kalah di negeri Kedah. Jadi PH dan BN Kedah bersiap sedia menjadi kerajaan menanti pada pilihan negeri yang akan datang, kata Datuk Seri Saifuddin Nasution yang baru saja dilantik sebagai pengerusi PH Kedah. Beliau berkata kedua-dua gabungan itu akan berusaha meraih sokongan pengundi di negeri itu. Dan pertemuan baru-baru ini katanya kami mengambil kesempatan untuk berbincang tentang bagaimana kami di Kedah boleh memposisikan diri kami sebagai pembangkang yang boleh dipercayai dan efektif pada masa yang sama, mempersiapkan diri untuk menjadi government waiting, katanya di Petik Sinar Harian. Saifuddin ditemui ketika hadir ke Majlis Ramah Mesra bersama prospek dan keluarga sempena sambutan Taipusam di penjara Sungai Petani. Jadi terdahulu Saifuddin mengesahkan dia dilantik jawatan pengerusi PS Kedah bagi menggantikan Datuk Mahfuz Omar yang memegang jawatan itu sejak tahun 2022. Ketika ditanya adakah pelantikan itu menguatkan desas-desus dia akan terus bertanding di Kedah, Saifuddin berkata perkara itu masih terlalu jauh dan dia mahu menumpukan perhatian menguasai parti terlebih dahulu. Jadi Kedah kini ditadbir oleh PN yang memenangi 33 kursi daripada 36 kursi DUN pada pilihan raya negeri yang lalu. Jadi pada pilihan raya itu PAS menang 21 kursi bersatu 11 kursi dan Gerakan memperoleh 1 kursi. Parti komponen PH iaitu PKN dan DP memperoleh baki 3 kursi. Sementara itu berita harian memetik Saifuddin sebagai berkata PIS dan MIN Kedah akan mengadakan konvensyen kerajaan perpaduan Sabtu ini 15 hari bulan Februari di Sungai Petani. Dan menurutnya kira-kira 1,000 ahli daripada kedua-dua gabungan dijangka hadir pada konvensyen tersebut. Jadi kalau inilah fokus yang mau diberikan atau dibuat oleh PH dan juga BN di negeri Kedah, kita menyokong sekeras-kerasnya supaya kerajaan PAS yang dipimpin oleh Sanusi yang gagal di negeri Kedah ini harus ditukar serta merta ya. Maksud saya pada pilihan raya umum yang akan datang. Karena Sanusi sendiri mengaku tugasnya sebagai Menteri Besar bukanlah untuk membangunkan Kedah selain menjadi tukang membaca sahaja, tukang inform sahaja. Kalau ada salah, dia salahkan orang lain. Kalau projek ini gagal, dia salahkan persekutuan. Kalau projek itu gagal yang diumumkannya, dia kata dia hanya tukang umum, yang salah kerajaan persekutuan. Jadi inilah pemimpin yang tidak bertanggung jawab sahabat-sahabat semua. Karena itu kita melihat menteri besar lato-lato seperti Sanusi ini harus diganti dengan seorang yang lebih berwibawa dan boleh membawa Kedah ini ke arah yang lebih baik lagi. Itu pandangan saya. Bagaimana dengan anda sahabat semua? Anda boleh berikan komen ataupun pandangan di dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tepapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah tanya selera. Sekian je daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.